A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسير ولا تعسر ربنا تمم بالخير ربي زدني علما amin ya rabbal alamin. Ustaz, malam ni kita masuk tajuk perempuan ziarah kubur. Muka surat 119. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, masih pada Kak Liza, Kak Syida, Kak Izian, Kak Hazati, Kak Rozana, Kak Nasimah, Kak Lis, mana dah? Lagi lama. Kak Nasimah, Kak Nurdini, Suliman, Sakinah, Masyurah, Khamisah, Fauzia, Sarifah, Halimatun, Aslian, Kak Amelia, Fauzia, Kak Rosnah, dan ramai lagi lah insyaAllah akan bersama dengan kita. Baik, pada minggu sudah, Kak Liza, Kak Syida, kalau ingat ada siapa ya tanya soalan berkaitan dengan keutamaan ataupun cara pilih imam, ada tak panduan daripada sunnah Rasulullah SAW? Sebenarnya perbahasan tersebut memang ada lah dalam kitab-kitab fiqh berkait dengan fiqhus salah dalam bab imam makmum. Dan saya merujuk Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh jilid yang kedua. Di rumah saya ni terjemahannya ada 7 jilid, 8 jilid. Dalam jilid yang kedua ni memang ada bab khas, dia bincang tentang imam. Jadi dia bagi definisi imam, syarat sah imam atau jamaah. Dan kitab Syekh Wahbah Zuhaili ni, Syekh Dr. Wahbah Mustafa Az-Zuhaili rahimahullah, baru meninggal setahun 3-4 tahun lepas lah, antara alim Syafi'i daripada Syria. Dan beliau rahimahullah ta'ala meletakkan perbahasan 7 mazhab dalam kitab ini. 7 mazhab. Bukan sekadar 4, 7. Nanti nak katanya luah lah perbincangan dia. Dan buku baru saya yang fiqh solat, sunnah-sunnah, fahami sunnah dalam solat menurut mazhab Syafi'i itu mengambil sebahagian daripada kitab yang besar. Bahkan sebenarnya dia ada bahagian yang perbandingan 4 mazhab. Sunnah-sunnah berdasar. Tapi kita ni nak belajar bukan untuk jadi ulama. Kita belajar untuk nak mengamalkan. Jadi kadang-kadang moleklah untuk kita tahu. Tak ada salah pun. Tapi dalam masa sama kita juga kena realistik. Kalau boleh kita nak belajar untuk segera boleh diamalkan. On the spot. That's all. Ataupun bila kita dengar kita belajar tu, oh rupanya yang kita duk amal selama ni memang duk ada yang kita duk buat, barulah kita tahu dia punya apa nama, dia punya ni lah. Baik. Okey, kejap. Okey. Jadi dalam ni kalau ikut macam-macam lah, dia bagi ta'arif, dia bagi syarat-syarat sah apa semua itu gini. Cuma ada satu yang menarik yang berkaitan dengan apa yang ditanya oleh kak kita itu ya. Yakni keutamaan ni. Bahkan ada dibincangkan solat di belakang orang yang berbeza mazhab. Imamnya lain, makmumnya lain mazhab. Macam mana? Itu ada dibincangkan.
Kemudian katanya lagi di sini, orang yang paling berhak menjadi imam. Ini yang saya ingat berkaitan dengan apa yang ditanya oleh siapa ya? Minggu sudah ingat Kak Limatun ke? Kak Tun ke? Jadi dia datangkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya yang berbunyi, ya ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah. Jadi maksudnya hendaklah orang yang mengimami orang-orang adalah orang yang paling bagus bacaan Al-Qurannya. Yang ini tak kira dia tua ke dia muda ke, tapi yang paling baik bacaan. Itu syarat antara syarat-syarat yang ditekankan. Kemudiannya jika mereka semua sama bagus, kalau semua orang bagus-bagus belaka bacaan Quran dia, maka pilihlah orang yang paling mengetahui tentang sunnah. Nampak tak? Maksudnya kena cari orang yang paling alim, paling memahami sunnah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang ni alim sunnah tapi bacaannya tak bagus, tajwidnya apa semua, tetaplah perlu diutamakan yang baca tu baik. Itu yang utama. Seterusnya satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya orang yang paling warak, iaitu orang yang paling banyak menghindari syubhat dan bertakwa. Ini pun payah kita nak tahu siapa yang warak, siapa yang bertakwa di sisi Allah. Zahir kita boleh tengok tapi hakikat di sisi Allah wallahu a'lam. Berdasarkan sabda beliau, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, isarrakum an tuqbala salatukum falyumma ulamaukum fa innahum wafdukum fima bainakum wa baina rabbikum. Maksudnya jika kalian ingin salat kalian diterima, maka mintalah pada ulama kalian, jadi orang yang alim di kalangan kita, menjadi imam, kerana mereka itu adalah boleh jadi perantaraan antara kalian dan Tuhan kalian. Ini siapa riwayat tu? Riwayat hadis riwayat At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir ataupun Mu'jamnya, dan Al-Hakim. Hadis yang atas tadi diriwayatkan oleh Imam hadis kecuali Bukhari. Hadis yang kita baca sebelum ni tu daripada hadis Abi Mas'ud Al-Ansari, dah seumpama. Jadi banyak lagi lah. Berikutnya dia kata lagi apa dia ni? Lantas orang yang lebih tua, lepas bacaan Quran paling bagus, kata dia, yang kedua warak, yang ketiga yang lebih tua umurnya. Tapi kalau orang tua tak bagus bacaan, disqualified. Kena bagi yang muda. Ni Fatihah pun tak apa nak bunyi dah. Fatihah pun main walacoli. Tak bunyi dah waladdah. Tak bunyi dah dhar. Bunyi cor dah, tak boleh lah. Kalau begitu sepatutnya tuan haji apa semua, tuan imam tu patut dia pun tak apalah, saya pun encing je lah nak bagi orang lain. Tapi setengah-setengah tu dia payah nak bagi orang lain lah. Dia dah 30-40 tahun di situ kan. Kena selotok lah supaya dia. Seterusnya orang yang paling baik akhlaknya, iaitu yang paling baik kepada orang apa semua ni pun bolehlah kita tengok secara umum. Jika semua orang ada yang setara dalam keutamaan, maka harus diundi dan dipilih orang-orang. Jika semua orang berbeza pendapat, maka dipilih orang yang paling banyak mendapat dukungan. Demokrasi juga. Nah, jika di antara orang yang hadir itu ada sultan, maka sultan yang diminta maju menjadi imam. Sepatutnya. Maksudnya khalifah, raja, sultan ni sepatutnya antara kriterianya memang boleh jadi imam. Ataupun gubernur, hakim, pemilik rumah, meskipun rumah sewaan. Berdasarkan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, man zara qauman fala ya'ummuhum wal ya'ummuhum rajulun minhum. Jika seorang yang mengunjungi satu kaum, maka janganlah ia mengimami mereka, tetapi pintalah seorang lagi-lagi dari mereka untuk menjadi imam. Orang tempatan. Kalau kita pergi rumah orang, sepatutnya tuan rumah jadi imam. Kalau kita pergi ke satu kampung, sepatutnya ketua kampung tu jadi imam. Begitulah adabnya, sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah SAW. Hadis disebut diriwayatkan oleh 5 imam hadis, Ahmad dan penulis sunan-sunan dan seumpamanya. Baik. Dan banyak lagi lah perbincangan. Nak katanya memang ada tata cara hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kemudian telah dirincikanlah dalam perbahasan ni, panjang lebarlah. Bahkan ada dia bincang tentang pandangan mazhab, disebut tadi pandangan mazhab Maliki dan seumpamanya.
Alhamdulillah. Secara umumnya, yang pertama, yang paling terbaik adalah yang paling baik bacaan. Itu tidak utama. Kemudian barulah yang lain-lain itu menelusuri. Sebab syarat sah salat adalah Fatihatul Kitab. Kalau baca Fatihah pun tak betul, maka kita khuatir. Solat itu tak sah lah. Terisau gitu. Sebab rukun. Rukun solat Fatihah. Solat Fatihah pula. Surah Fatihah. Baik, kita masuk perbincangan kita ni. Muka surat 119. Perbincangan tentang hadis yang berkaitan dengan hukum perempuan ziarah kubur. Ada dua keadaan. Yang pertama, mengiringi jenazah ke kuburan ketika kematian. Yang saya sebutkan pada minggu sudah, bila saya di Kelantan, budaya tersebut memang tak biasa. Ada, saya ingat daripada kecil sampailah saya dewasa, kalau berlaku kematian, memang susah nak tengok wanita sama-sama mengiringi jenazah semati itu sampai ke kuburan. Memang susah untuk kita jumpa. Tapi bila mari datang ke Lembah Kelang ni, benda tu sangat biasa pula. Jadi kalau sok saya sekejap, macam macam mana pula itu? Boleh ke dia? Kemudian kita pun bincang-bincangan beberapa ustaz kita apa semua, rupanya memang ada perbincangan di kalangan para ulama. Baik. Itu mengiringi. Adapun ziarah ni hari biasalah. Hari Jumaat ke, hari Sabtu ke, hari Ahad ke, hari-hari ada orang kematian suami ataupun isteri yang dicintai, maka hari-hari dia pergi menyampaikan salam, pergilah buat borak apa semua. Tak ada masalah lah. Tapi nak katanya, kalau ziarah hari biasa tu kita seorang-seorang, orang lain tak ada. Tempat pun tempat umum. Maka perbincangannya lain lah. Baik, kita tengok apa konteks perbincangan daripada buku yang dikarang oleh guru kami yang mulia, Dr. Umar Muhammad Nur, Hafizahullah Ta'ala. Baik, soalan yang berbunyi, Ustaz, ada sesetengah orang kata, golongan wanita tidak boleh menziarahi kubur. Mereka mengatakan terdapat hadis mengenai hal ini. Benarkah terdapat hadis yang melarang wanita daripada menziarahi kubur? Konteks soalan saya faham adalah menziarahi hari biasa, bukan mengiringi jenazah. Konteks soalan ini, nanti kita akan tengok jawapannya. Konteks soalan ini adalah menziarahi. Sebagaimana kita biasa orang Melayu ziarah pada hari Jumaat. Kalau di Kelantan, cuti hari Jumaat pagi itu biasanya ada beberapa orang yang jadikan rutin untuk mereka pergi ziarah kubur pada hari Jumaat. Begitu jugalah sangat masyhur amalan orang Melayu, ziarah kubur pada hari raya. Kalau tanya, adakah sunnah Nabi ke apa semua? Mereka pun kata bukan sunnah Nabi ke apa semua. Cuma kami ni memang hari raya je. Kumpul elok. Ada masa nak balik ziarah. Tak ada isu lah tuan-tuan. Cumanya, dia jadi macam tak berapa tepat dengan anjuran ataupun agama yang menyuruh hari raya untuk kita gembira. Sewajarnya hari raya itu hari yang untuk kita bergembira. Maka sebenarnya ziarah kubur pagi itu sekejap saja. Sedih sayunya masa 10 minit, 15 minit tu lah. Balik tu gembira pula, tak ada apa pun. Tapi nak katanya, Alhamdulillah setakat ni saya tak jumpa lah orang yang ziarah kubur hari raya tu, mereka kata ni sunnah Nabi. Ziarah kubur sunnah Nabi, tapi ziarah kubur pada hari raya dengan iktikad ada fadilat-fadilat tertentu. Setakat ni saya tak jumpa lah orang kata begitu. Cuma kita katakan kalau dia mengaji lebih sikit, kita kata tak wajarlah ziarah pada hari raya tu. Sebabnya apa nama? Sebabnya hari raya adalah hari untuk bergembira. Baik, jawapan kepada soalan tadi, ya, terdapat hadis yang melarang perkara ini. Sudah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muhammad bin Juhadah daripada Abu Saleh, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum perempuan yang menziarahi kubur. Orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid dan meletakkan lampu padanya. Sudah tuan-tuan. Lagu mana?
Nah, riwayat siapa tu? Riwayat daripada Sunan Abi Daud nombor 3236. 3236 nota kaki. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Yakni adalah riwayatnya secara jelas ada. Larangan terhadap wanita menziarahi kubur. Yang kedua, apa dia? Meletakkan lampu, hiasan-hiasan maksudnya. Dan juga yang ketiga, apa dia? Yang kedua, menjadikan kubur sebagai masjid, tempat ritual ibadah khusus. Dan yang ketiga, berhias, meletakkan lampu dan seumpamanya. Setengah ulama faham letak lampu ni sebagai berhias. Setengah kata letak lampu untuk tujuan-tujuan ritual dan seumpamanya. Baik. Al-Imam Tirmizi berkata, hadis Ibni Abbas hadis hasan. Yakni hadis makbul, hadis yang diterima. Hadis yang kedua selepas hadis sahih. Abu Saleh ini ialah Maula Ummu Hani binti Abu Talib. Maula Ummu Hani binti Abu Talib. Nama beliau Bazan, juga dikatakan Bazam, itu sudut nama. Ini dibahaskan dalam Aunul Ma'bud, syarah kepada Aunul Ma'bud ni syarah kepada Jami' Tirmizi. Baik, katanya lagi, Imam Ahmad berkata, hadis beliau ini tidak sahih menurut saya. Pula. Imam Abu Daud yang riwayat. Al-Imam Tirmizi kata hasan. Tiba-tiba Imam Ahmad bin Hanbal, ni semua jago-jago hadis, tok guru anak murid belakang ni. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, hadis beliau ini tidak sahih menurut saya. Pula. Imam Muslim berkata, hadis ini tidak sahih. Ahli hadis sangat berwaspada dalam menerima hadis Abu Saleh Bazam. Beliau tidak sabit mendengar daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Demikian dinukil oleh Ibnu Rajab dalam Fathul Bari. Ibnu Rajab Al-Hambali, dia ada syarah kepada Sahih Bukhari yang dinamakan juga Fathul Bari. Ini bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Syarah kepada Sahih Bukhari yang juga bernama Fathul Bari tu. Ada dua. Baik. Sebagian ahli hadis, jadi konflik lah, bukan konflik lah. Nampak macam mukhtalif, bertembung lah. Sebab yang kata sahih ni pun, ulama besar juga. Siapa? Imam Tirmizi. Yang riwayatnya, Imam Abu Daud. Yang kata tak sahih, Imam Ahmad. Imam Darus Sunnah tu. Yang sokongnya pula Imam Muslim. Anak murid kepada Imam Bukhari. Tok guru kepada muhaddis-muhaddis yang lain. Ini yang kita kata kena perbincangan yang jarang orang minat lah. Dia kata, bagi kesimpulan je lah. Bincang-bincang je buat apa. Sabarlah, itulah kemanisannya. Itulah syoknya. Kalau tak adalah nilai tambah kita buat kuliah tiap malam ni. Pada malam-malam ni. Bersengkang mata katanya. Begitu. Baik, sebagian ahli hadis mensahihkan hadis ini antaranya Ibnu Hibban. Ramai juga yang sahihkan. Antaranya Ibnu Hibban. Bukan jalan salang. Menurut beliau, nama Abu Saleh ini bukan Bazan, tetapi Mizan. Khilaf pula nama ataupun gelaran kepada Abu Saleh. Nama sebenar Abu Saleh. Kunyah dia Abu Saleh, nama sebenar dia Mizan ataupun Bazam ataupun Bazan. Mari Ibnu Hibban kata dah sebenarnya Mizan nama dia. Ibnu Hibban lalu menilai thiqah. Ibnu Hibban kata thiqah. Kalau Mizan ni riwayat dia thiqah, yakni riwayatnya memang diterima. Pandangan ini dilemahkan oleh ahli hadis yang lain, iaitu Ahmad, Muslim dan At-Tirmizi lebih menguasai ilmu hadis daripada beliau. Tengok, isyarat Dr. Umar, dia tak katalah yang ni salah, yang ni betul. Dia kata dari sudut penguasaan ilmu hadis, maratib dia punya tingkatan, Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Tirmizi lebih menguasai ilmu hadis daripada Ibnu Hibban. Lebih senior, lebih power, lebih padu, lebih. Jadi sepatutnya kita tengok pandangan, kalau tengok ranking tu kena tengok pandangan ranking utama dulu. Jadi dalam kes ini, hadis yang didakwa sebagai sahih hasan sebenarnya telah mencapai tahap yang lemah sebenarnya kalau kita ikut pandangan Dr. Umar. Nanti kita tengok perbahasan. Okey. Jika begitu, apakah hukum menziarahi kubur bagi
kaum perempuan ni. Para ulama berbeza pendapat dalam mengamalkan hadis ini. Fiqh hadis tu berbeza. Nanti saya akan sembang balik dalam Fiqhul Islami wa Adillah tu tentang hal ini. InsyaAllah saya rasa ada tu perbincangan tentang kita dah buat ringkasan tadi. Nanti saya baca. Tadi pun saya baca tadi balik-balik tu lepas maghrib sempat select kejap tadi. Jadi tak dapat nak ambil poin-poin penting. Sepatutnya kalau saya baca lama sikit, saya boleh ambil poin-poin yang lebih tepat yang lebih solid lah untuk di-share. Tak adalah kita baca macam tadi. Baik, para ulama berbeza pendapat dalam mengamalkan hadis ini, kata guru kami yang mulia ini. Hal ini kerana kandungannya bertentangan dengan hadis riwayat Buraidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha." Maksudnya, aku pernah melarang kamu daripada menziarahi kubur, namun sekarang fazuruha, gilah ziarah. Maka sekarang gilah ziarah. Ini hadis di akhir hayat Rasulullah. Pada peringkat awal, Rasulullah larang sahabat-sahabat ziarah kubur. Sebab apa? Sebab kubur ni dulu kini selamanya dia ada satu perasaan mistik. Kubur ni yang Firaun buat piramid tu kenapa? Kan untuk kubur sebagai pintu gerbang nak masuk ke alam akhirat dia dalam konteks kefahaman dia. Jadi semua agama berspekulit tentang kematian. Sebagaimana sebahagian agama berspekulit tentang roh, tentang tentang nur, tentang macam-macam tu. Jadi bila peringkat awal Islam, ya tahu tak kenapa yang jadi Lata, Manata, Uzza, berhala-berhala? Kerana keyakinan orang soleh ni mati, dia asal patung-patung berhala ni orang soleh yang mati, tokoh-tokoh masyarakat dia. Bila tokoh-tokoh masyarakat ni mati, sebagaimana kisah Nabi Nuh punya kaum tu, Ya'uswa apa semua tu, begitulah juga bila Lata, Manata, Uzza apa semua ni, bila tokoh mati, meninggal, maka ada hasutan daripada iblis. Why not kita buat lukis gambar mereka? Dalam satu pandangan kata, why not kita buat satu patung yang menyerupai mereka? Kita letak tempat awam supaya nanti kita tengok pada mereka, kita ingat kepada kesolehan mereka, maka kita pun jadi semangat nak jadi soleh. Niat asal baik. Niat asal baik lah. Tapi lama-lama patung tu ada, gambar tu dah ada, mula ada unsur pemujaan. Mula-mula letak gambar. Mula-mula lalu tunduk dulu. Lama-lama letak bunga. Lama-lama jadi ritual, jadi sembah, jadi apa. Yang tu yang kita duk lawan amalan-amalan tertentu di kubur itu. Dan ziarah untuk tazkiratul maut, Rasulullah kata ziarah untuk ingat mati kubur ni. Bukan ziarah diminta macam-macam, buat macam-macam. Sebab tu adab-adab dan tata cara sunnah ziarah kubur itu cukup ringkas dan ada dia punya tata cara yang begitu khusus. Yang diajarkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dalam hadis tadi kalau kita perasan hadis yang sebelumnya Rasulullah sebut apa dia tu? Yang mana kalau kita balik sebelah tu Rasulullah melaknat kaum perempuan yang menziarahi kubur, orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid dan meletakkan lampu padanya. Ada perbincangan. Tapi ada riwayat-riwayat lain yang menyebutkan tentang hal yang sama. Sebagai contoh, Rasulullah menyebutkan la'anallahu 'alal yahuda wan nasara ittakhazu qubur anbiya'ahum masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai ittakhadhu qubur anbiya'ahum masajid. Mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Apa maksud masjid? Tempat sujud. Maksudnya tempat buat ibadah khusus, ritual-ritual khusus. Nak hajat pergi solat dua rakaat di kubur tok syekh sekian, tok syekh sekian. Itulah permulaan pintu kesyirikan. Yang akhirnya yang jadi berhala apa semua tu bermula daripada duk yakin orang mati ni masih boleh bagi manfaat. Kalau tak ada pasal dia duk seru nama ya syekh, ya fulan tu. Ni yang kita nak kata, adakah Islam ajar bila orang mati roh dia masih berfungsi? Golongan sufi tarikat yang melampau ini masih duk pegang benda tu dan mereka terbuka sebut ada wali-wali Allah yang boleh bertakbir alam ini walaupun mereka dah mati. Mereka berpegang bila dah mati,
roh orang-orang soleh ni, termasuk roh para Nabi dan Rasul, masih lagi boleh berfungsi, bahkan lebih power lagi daripada masa dia hidup. Sebab masa hidup dia sibuk. Masa dah mati dia tak sibuk dah. Jadi mudah nak tolong kita makbul untuk apa nama tolong kita untuk doa pada Allah, makbulkan doa dan seumpamanya. Tu dia punya yang kita risaukan. Bila mana muncul puak-puak golongan-golongan yang bersungguh-sungguh duk ajak pergi kubur tu, pergi kubur ni, boleh minta, boleh ambil berkat dengan kubur ni, minta berkat dengan kubur tu, la haula wala quwwata illa billah. Cukup risau tu. Tak kena cara jadi macam Indonesia kita. Dah mula ramai dah pihak-pihak yang tertentu ni duk anjur buat haul, sambut birthday orang yang mati tu dengan buat macam-macam ritual di kubur dia. Pelaruk lah, apalah, berzikir, macam-macam. Yang mana benda-benda tu tak pernah wujud pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat baginda, dan ulama salafus salih tak pernah buat hal-hal yang tersebut. Yang kita tahu suka buat benda begini, memang masyarakat sebelum zaman Islam, pemujaan-pemujaan di kubur. Sebab mereka yakin roh tu masih berfungsi. Kita orang Islam, bila orang mati berada di alam barzakh, segala roh berada di alam barzakh. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Apa dia barzakh? Satu di ghaib, yang mana orang di sana tak boleh dah nak balik ke alam kita ni, dan mereka akan duduk di situlah. Tapi bila kita berdoa istighfar pada mereka, pahala sampailah pada mereka. Tapi mereka tu nak mari, nak tengok-tengok. Tu yang orang tua-tua dulu dia duk kata malam Jumaat tu baca Yasin, kok tok kamu, cik kamu balik malam ni, kita. Dia pun kata tinggallah nasi sikit dapur tu, kok dia lapak ke apa ke. Tengok esok tak ada sungguh nasi tu. Aku dah kata tok hang balik semalam, hang tak percaya. Tengok habis nasi. Anak dia yang seorang lagi tu, yang pok ayah dia yang ada duduk makan nasi senyap, dia kikik tu suka. Dia yang makan kepala lapar. Jadi kepercayaan roh masih berfungsi selepas mati ni tidak ada dalam Islam. Bila disebutkan apa dia? Bal ahya'un inda rabbihim. Orang-orang yang syahid ni bahkan mereka hidup di sisi Allah. Hidup tu hidup cara roh lah di alam barzakh, bukannya hidup macam kita atas muka bumi ni. Itu pun tak boleh faham ke? La haula wala quwwata illa billah. Kata mahi nahu sarah. Mengaji bukan main. Tak, saya ni nahu sarah, ke mana lah. Bolehlah sikit-sikit gitu je. Ini bagi orang alim yang tahu nahu sarah, boleh baca tafsir Quran apa semua. Macam mana dia boleh manipulate ayat-ayat Quran yang begitu untuk nak kena dengan ideologi mereka. Sedangkan Quran jelas sebut bahawa yang dimaksudkan bal ahya'un inda rabbihim, mereka hidup di sisi Tuhan mereka tu dengan maksud hidup dalam bentuk roh di alam barzakh, sebagaimana para nabi dan rasul di Illiyin, di tempat tertinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Atau Rasulullah tak mungkin mari dalam majlis siapa-siapa bertemu dengan yaqazah ke apa semua, wallahu alam lah, macam-macam lah dia orang bawa benda pelik-pelik. Adakah dengan benda-benda begini kita akan jadi lebih kuat iman? Sebenarnya kita akan jadi lebih malas beribadah, lebih malas nak mengaji. Buat apa nak mengaji Quran? Buat apa nak tadabbur Quran? Buat apa nak mengaji hadis? Cukup dengan zikir-zikir. Rasulullah mari dalam mimpi, Rasulullah mari ya qadha, settle masalah. Kita naik makam jadi wali. Ini yang berlaku. Ikut kelas-kelas kita ni lama nak habis satu buku bulan-bulan. Tiap-tiap malam pula tu orang mengantuk. Kelas tu, kelas ni. Tadabbur Quran lah, kelas hadis lah, kelas apa lah. Macam-macam. Baik kami mari bergendam, nyanyi-nyanyi sikit, apa semua. Nabi mari dah settle. Dah seronok tu. Ni kita ni bila nak menyasyid bergendam apa semua ni? Kuliah je. Kenalah ada juga. Sikit-sikit. Tapi nak katanya passion orang kita, dia nak dalam bab agama pun ada unsur hiburan. Tak cukup dengan gambar gazar dia ke apa semua tu. Mengaji Quran hadis pun nak juga hiburan, nak menyanyi. Kalau mengaji tu nak mengaji yang lagu sedap-sedap, ustaz yang mengaji sedap-sedap. Tak berapa sedap, tapi dalam bab Quran tu okeylah, memang perlu gitu. Quran itu perlu dibaca dengan baik. Faqra'u ma tayassara minal Quran.
bacalah yang paling mudah daripada Quran itu, bahkan disuruh baca dengan hassinu, dengan baiklah. Perelokkan bacaan Quran itu, betul makhraj apa semua begini. Perlu. Ya, dah. Baik tu, boleh tu qasidah ke apa semua boleh, tak ada masalah. Nah. Ha. Ada rezeki kok Rasulullah mari dalam majlis cokoh lah. Almarhum Tok Guru Aziz bila sambut Maulid Nabi ni, apa nama inilah selawat orang berdiri apa semua. Sebab dulu bila selawat ramai-ramai berdiri itu, sebahagian mereka falsafahnya duk yakin bila selawat begitu Rasulullah mari dalam majlis tu. Itu yang mereka berdiri menghormati tu. Tapi sekarang ni yang duk berdiri tu tak ada apa sebab berdiri. Tahu dah semua orang berdiri juga. Tadi tak ada isu lah. Tapi dulu ya, dulu tu kenapa berdiri ni? Selawat kena berdiri. Hormatlah Rasulullah mari ni. Jadi almarhum Tok Guru Aziz kata, kalau satu malam 5-6 tempat duk buat maulid ni, duduk selawat. Jadi roh Rasulullah nak pergi yang mana? Dia split ke lagu mana? Dia copy paste. Ini benda-benda begitulah. Jadi pada kita wallahu alam, nak berzikir, nak berjanji ke, nak marhaban ke, tak ada masalah. Nah, tapi bila mari dengan keyakinan yang pelik-pelik itu. Oh, marhaban ni ada fadilat sekian-sekian. Contoh kenapa marhaban ni kenapa tak baca Quran je? Oi, marhaban ni lah. Kalau Rasulullah begini. Ya Rasulullah suruh baca Quran, dapat pahala 10 satu huruf, tu jelas Pak. Hadisnya, nasnya. Ya Rasul suruh doa ikut sunnah baginda, ikut sunnah. Gitu. Baik. Jadi jawapan di sini apa dia? Nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Aku dulu larang kamu ziarah kubur. Sebab isu-isu tadilah. Isu kubur ni memang dia menimbulkan satu spekulasi mistik. Saya guna istilah. Kubur ni dalam tradisi tamadun manusia dari dulu sampai sekarang, dia menimbulkan satu spekulasi mistik dalam pemikiran dan jiwa manusia. Kita kecil-kecil dulu lalu kubur memang cukup takut lah. Tengok, kok keluar daripada kubur ni. Ajar memang guna. Jadi lalu kubur tu duk bayar, ada orang kuat. Jadi dia menimbulkan rasa mistik. Apatah lagi orang yang memang dipanggil semangat dia lemah, maka of course jin iblis akan ambil kesempatan. Akan ambil kesempatan untuk datang kacau dia apa semua. Itu ada. Kita tak nanti. Makanya kubur ni, pada peringkat awal Rasulullah Islam, sahabat-sahabat iman masih lemah, maka Rasulullah nak pisahkan daripada perasaan gerun, perasaan mistik tu pada kubur. Maka Rasulullah larang sahabat pergi kubur. Mantapkan dulu iman. Faham sungguh-sungguh bahawa orang mati ni, roh dia di alam ghaib. Alam ghaib kena mari Quran dengan hadis. Jadi Quran hadis kata bila orang mati ni, roh mereka berada di alam barzakh. Orang Islam kau, orang kafir kau, orang apa kau, bila mati duduk alam barzakh. Bila duduk alam barzakh tak boleh buat apa-apa. Habis tu yang orang duk jumpa hantu apa semua tu, tu yang kita kena faham balik, kerja jin belakang. Tapi bila dia betapa, dia duk suluk apa semua tu, mari ana Syekh Qadir Jilani. Ana wali sekian-sekian. Ana ni malaikat Jibril. Wa ana Muhammad. Tak. Jadi dia rasa, tu yang mari tu lagu mana? Itu yang Ustaz Nur kata, bila orang melalui satu proses bersuluk ni, mereka biasa akan puasa dengan ekstrim. Puasa wisal. Dan mereka duduk tempat gelap, tak boleh bercakap dengan orang. Dalam keadaan yang panas, tidak ada apa semua. Jadi tak payah banyak, tak payah jauh. Ustaz Nur, kita para psikologis buktikan bahawa kalau kita duduk seorang di rumah, dalam bilik, orang semua tak ada, anak suami tak ada belakang, kita duduk dalam bilik tu gelap, aircon apa semua tak buka, tak ada, within berapa lama saja kita akan mula duduk. Jadi kita jangan makan, hari itu lapar sungguh-sungguh, sehari 2 tak makan, minum pun tidak. Jadi bila kita dalam keadaan yang terlalu, kita kata lemah tadi, akan berlaku apa dia? Minda kita ni akan berlaku satu keadaan yang menyebabkan munculnya pelbagai khayalan. Maka saat itu 2 keadaan. Sama ada kita ke khayal macam-macam ataupun halusinasi. Betul, Kak Ina.
Sama ada kita duk khoyar macam-macam, ataupun yang kedua, kita dalam keadaan yang sangat weak, kita sangat lemah tadi, syaitan iblis akan mari untuk menimbulkan syubhat-syubhat pada kita. Di saat itulah golongan-golongan yang duk tapa ni kata dia telah melalui satu pengalaman rohani yang begitu luar biasa. Syekh Qadir Jilani mari, Tok ni mari, roh ni mari, malaikat Jibril mari, Nabi Qadir mari belakang. Sebenarnya tak payah jauh, kita boleh buat sendiri sebenarnya. Kalau betul kita nak rasa so-called pengalaman Quran. Sebab tu orang-orang yang yoga tu dia kena macam tu, dia kena ada satu bertapa, satu momen begitu. Bukan benda yang asing sebenarnya. Agama-agama lain mereka manipulate perkara itu sebagai satu pengalaman kerohanian. Sebenarnya tidak. Memang minda kita yang lemah bila dalam keadaan tersebut. Jadi kubur ni perlu diletakkan sebagai mana agama suruh kita tengok kubur ni lagu mana. Ni tidak. Mari daripada jauh-jauh luar negara, berjam-jam naik kapal terbang sampai tempat pertama yang akan dipergi oleh golongan-golongan tertentu, tarikat-tarikat tertentu ni, Tok Syekh dia, mana? Pergi cari kubur dulu. Pergi cari kubur tu, kubur ni, duduk, doa, duk usak lah. Ada yang siung batu nisan lah, apa semua. Doa dengan lafaz-lafaz yang jelas. Menyebutkan ya Sayyidi, ya Syekhuna, ya Sayyidi, Arisna, ya Sayyidi Arisna, beristighasah. Tolonglah kami. Minta direct dengan kubur, bukan dengan Allah. Lafaznya jelas. Bila kita tunjuk video, kena sangka baik. Mungkin dia minta pada Allah, cuma lafaznya bunyi lagu tu. Itu yang akhirnya timbul, minta dengan pokok pun tak apa tu. Asalkan niat kerana Allah. Wahai pokok, tak apa asalkan niat kerana Allah. Kalau begitu, apa beza kalau kita pergi ke kuih Hindu, kuih Buddha, kita masuk dalam gereja Kristian, oh Jesus, Lord Jesus, oh Lord Jesus. Dah niat saya Allah. Mulut je sebut Lord Jesus. Ini karuk ni tuan. Ini 2-3 orang agamawan yang duduk popular, duduk bawa apa-apa ni. Apa benda dia nak bawa sebenarnya? Sebab nak menangkan ideologi tarikat-tarikat tertentu yang mereka dokong sehingga sanggup syubhah bawa pada masyarakat yang. Why not kita ajar masyarakat ni cara Nabi berdoa. Ni doa-doa dia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Khalas. Apa yang nak pergi ya Syekh fulan yang ni apa benda? Bertawassul dengan tawassul yang tidak syar'i dan seumpamanya. Yang ni kita kata benda-benda yang kita mengaji beginilah kita boleh bincang secara lawas sikit. Kalau tidak, pakai yola belaka dah. Nah, baik lagi sikit. Sebagian ulama berpendapat hadis Ibnu Abbas telah dimansuhkan oleh hadis Buraidah. Oleh sebab hadis Buraidah bersifat umum, kaum perempuan termasuk dalam galakan ini. Justru sunat bagi perempuan untuk menziarah kubur sebagaimana kaum lelaki. Hadis yang tadi itu telah dimansuhkan oleh hadis ni. Sebab hadis ni umum, tak sebut lelaki perempuan. Fazuruha, ziarahlah kamu semua. Dikilah. Sebagai ulama kata termasuk lelaki, wanita lah. Justru sunat bagi perempuan untuk berziarah kubur sebagaimana kaum lelaki. Ini ialah pandangan yang paling sahih dalam mazhab Hanafi. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahawa hadis Buraidah khas untuk kaum lelaki sahaja. Pula ucapan Nabi tidak berkaitan dengan kaum perempuan kerana perasaannya yang sangat halus dan mudah bersedih. Justru ziarah kubur tetap dilarang bagi kaum perempuan. Larangan tersebut bersifat makruh mengikut kebanyakan ulama. Cuma makruh ni dalam mazhab Hanafi, tak silap saya dia ada dua. Makruh tanzih dengan makruh tahrim. Makruh yang dekat sangat dengan haram. Dengan makruh tanzih, makruh yang 50-50 tu, yang maksudnya yang lebih ringan lagi. Para ulama mazhab Hambali berkata makruh ziarah kubur bagi kaum perempuan. Ini bukan mengiringi jenazah, hukum lain tu. Ini adalah ziarah kubur hari biasa. Jika berlaku perkara yang diharamkan dalam ziarah tersebut, maka hukumnya menjadi haram. Sebagai contoh apa dia? Pergi ziarah kubur tak tutup aurat sempurna sebagai contoh.
Memanglah tak tutup aurat sempurna tu haram dah. Pergi pula ziarah kubur. Jadi ziarah kubur yang sepatutnya, kalau kita pergi pandangan kata sunat tadi dapat pahala, jadi haram juga. Nah, perkara yang diharamkan di sini adalah seperti berpakaian menarik, tabarruj. Nah, nak pergi ziarah kubur dengan nak pergi apa dia? Kenduri. Tak beza. Sama. Tak boleh, Bahkan agak itu, tabarruj. Berwangi-wangian yang melampau, meratap di kuburan, merau-rau apa semua tu niyahah dia panggil. Niyahah, meratap dan sebagainya. Perbincangan tentang hukum ziarah kubur bagi wanita menjadi salah satu perbincangan hangat dalam kalangan ulama semasa. Tokoh-tokoh salafiyah umumnya berpegang kepada hukum haram. Sebab tu kita tak pernah siapa-siapa pergi umrah ataupun pergi haji, memang tak akan pernah jumpa ke berlaku kematian apa nama orang lelaki ada orang perempuan ada ziarah ataupun mengiringi. Mereka boleh tengok daripada luar dari jauh tu. Nah, cuma yang kita bincang juga pada minggu sudah ada tentang betapa tak biasanya masyarakat kita khususnya wanita untuk solat jenazah. Imam lelaki seakan-akan tak adjust, tak syorkan, tidak ada gesaan ataupun tidak ada kita kata dorongan untuk wanita juga solat jenazah. Di balik tabir tak ada masalah kalau di masjid ataupun kalau di rumah. Yang saya perasan, saya sebut tempoh hari pengalaman saya kematian adik saya, ialah saya tengok kaum perempuan ni, sepupu, makcik-makcik kita apa semua ni, adalah duduk tu. Saya pun masa tu tak terlintas. Kenapa tak suruh mereka standby, ambil wuduk dan juga solat sekali jenazah dengan kami di ruang tamu ataupun di bahagian yang sesuai lah. Sebab ada isteri Rasulullah SAW, saya baca salah seorang, pernah dia perintahkan seperti jenazah salah seorang sahabat, selepas kaum lelaki habis solat jenazah, makanya mereka suruh tinggal. Sebab apa? Dia ni, geng-geng perempuan pula nak solat jenazah pada jenazah tersebut. Pahala besar, satu kirat. Rasulullah sahabat tanya, apakah kirat tu Rasulullah? Satu kirat sama besar dengan Jabal Uhud. Kalau lepas solat jenazah, iringi pergi sampai ke kubur, hingga habis pengemumian, mendoakan istighfar pada dia dan seumpamanya, maka dapat 2 kirat. 2 Jabal Uhud, tak pasal-pasal. Nah, Bukit Uhud, pahala dia. Jadi, kaum wanita kita Malaysia ni, ramailah yang terlepas peluang untuk mendapat paling tidak 1 kirat. Kalau kata 2 tu, payah nak pergi kubur apa semua, paling tidak dapatkan pahala untuk solat jenazah. 1 kirat. Jadi mungkinlah lepas ni, kalau bukan kalau lah, kita semua akan mati dan ahli keluarga terdekat kita siapa-siapa pun akan meninggalkan kita dulu ataupun kita pergi dulu. Jadi kita yang belajar ni mungkin boleh buat permintaan. Ataupun kita ajar adik-beradik kita ke siapa. Tak kisahlah siapa yang mati tu. Supaya muslimah pun standby untuk solat jenazah juga. Apatah lagi jika yang mati tu memang doa-doa kita sebagai seorang ibu ke, sebagai adik-beradik ke, sebagai seorang anak pada mak ayah ke, memang mustajab. Jadi sangat penting solat jenazah tu. Doa-doa yang diucapkan dalam solat tu akan menjadi doa yang akan menentukan ringan ataupun berat fitnah kubur ataupun azab ketika dia awal mati tu. Jadi why not? Daripada kita duduk, kadang-kadang duduk saja, duduk sajalah, doa. Ada baca Quran, istighfar. Tapi why not? Kita biasakan lepas ni untuk solat jenazah. Yang kita dah mengaji ni dah. Baik. Jadi tokoh-tokoh salafiyah umumnya berpegang kepada hukum haram. Hukum ini difatwakan oleh Syekh Ibn Baz, Ibn Utsaimin, Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh dan lain-lain. Mereka turut melarang kaum wanita daripada berziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu memang menjadi kita kata kerasmian di Saudi. Cumanya ada perbincangan lah. Itu fatwa mereka, negara mereka. Sesuai dengan latar belakang adat istiadat budaya negara mereka. Tu Arab ni tuan-tuan, dia mari Malaysia. Dia tengok pelajar perempuan ni, pesyarah-pesyarah Arab ataupun student Arab. Arab ni banyak pula. Ni Arab yang Saudi ni, yang
Bila dia mari tengok kawan wanita kita memandu kereta sendiri, bahkan memandu motor sendiri, tepuk dahi dia. Jam dia. Sebab benda tu memang tak boleh di Saudi. Baru nak boleh ni 2-3 hari ni Muhammad bin Salman punya kerja ni. Dulu, kalau wanita memandu, ataupun apatah lagi, bonceng motor, bawa motor, sikan. Sebab bagi kebudayaan mereka, benda itu adalah dia macam simbol seks. Benda yang seksis. Gitu. Wanita tu kalau sengaja memandu tu macam, dia satu simbol bahawa, aku ni, itu budaya dia. Kita, bukan setakat memandu motor, memandu bah, lori balak, semua ada. Ada masalah. Begitu juga dalam hukum fiqh wanita dulu ya. Mazhab Syafi'i versi Nusantara alam Melayu saja yang ada perbincangan tentang apa dia? Harta sepencarian. Sebab apa? Sebab memang walik dari dulu lagi. Rezeki diusahakan oleh dua-dua belah pihak. Bahkan kadang-kadang wanita lebih banyak pula mencari rezeki berbanding untuk lelaki yang duduk saja. Nah, itu berlaku. Begitu juga perbincangan tentang pakai stokin. Kita pergi bincang pasal wajib pakai stoking pada makcik-makcik yang kerja dia apa dia? Duk bercedung di baru. Tak boleh makcik, kena pakai stoking. Aku kerja dalam selalu. Mana nak pakai stoking apa semua. Jadi, benda gitu orang Arab tak nak fikir tu. Sebab tak ada realiti dia. Jadi ulama-ulama kita bincang. Masa duduk cedung apa semua, mana nak pakai stokingnya. Nak pakai selipar, kasut, mana ada. Dia begitu je. Barefoot je lah kan. Dia itu benda-benda yang menarik yang tu ada di alam Melayu kita realiti. Jadi nak katanya orang Arab bila dia mari tengok di UIA tu lah sebahagian besar bila mari UIA. Jam dia tengok. Aku mana ni? Malaysia boleh belakang. Tengok dia pula lebih pada kita culture shock. Kabar-kabar duk pergi disco dah. Ada. Kabar-kabar dia pergi disco dah pula. Baik, katanya lagi apa dia? Bagaimanapun Syekh Al-Albani rahimahullah daripada kalangan salafiyah berpandangan harus berziarah kubur bagi wanita. Berbeza. Menurut beliau hadis yang melarang telah dimansuhkan. Hadis yang awal tadi itu. Justru tiada dalil khusus yang melarang wanita menziarahi kubur. Tak ada larangan khusus. Bolehlah dengan adab-adab dan tata cara yang betul. Tak ada isu. Kebanyakan ulama tradisional berpendapat harus ziarah kubur bagi wanita apabila mereka menjaga adab-adab kesopanan. Ini ialah pandangan Syekh Hasanain Makhluf, Abdul Halim Mahmud ni Azhar berapa ni? Mutawalli Sya'rawi Azhar juga. Dan ramai lagi. Syekh Bakhit Al-Mut'i berpendapat bahawa ziarah kubur sunat bagi kaum lelaki dan wanita. Pada masa yang sama, Syekh Atiyah Saqar, iaitu nama Azhar juga, cenderung kepada hukum makruh. Mereka semua ialah para ulama kita yang warak dan takut kepada Allah. Mana-mana yang kita jadikan panduan, insya-Allah akan membawa kita kepada Allah dan Rasulnya. Pilihlah salah satu pandangan mereka tanpa merendahkan pandangan yang lain. Tengok cara Dr. Umar. Ni cara tak save gaduh. Tapi kadang-kadang kena juga gaduh. Gaduh yang ilmiah lah. Dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan dan puan, itu isu ziarah kubur. Yang saya sebutkan awal tadi persoalannya ialah mengiringi jenazah bersama dengan apa nama sampaikan. Yang menjadi kebiasaan, seingat saya lah, larangannya lebih kurang sama, adalah isu tentang khawatir jika wanita itu, pertama dari sudut kesesuaian lah, of course bila berlakunya kematian yang ramanya lelaki, yang bukan mahram apa semua kan. Jadi dari sudut pakaian satu, sesuai tak pakaian yang dipakai untuk ke kubur itu. Yang kedua, dia boleh menimbulkan fitnah lah. Yang kedua, sepatut pergi untuk ingat mati. Insaf. Jadi dia buat benda lain pula. Antara lain adalah
melampau dalam bersedih. Dikhawatiri kalau yang mati itu suami ataupun mak ayah dia, para wanita itu yang nature-nya adalah lebih soft, lembut berbanding lelaki, takut-takut khawatir, jaga perasaan, jaga dia punya kesedihan, duk merau-rau nak terjun dalam kubur tu juga. Masalah besar. Tapi setakat ni saya tak jumpa lah. Saya tak jumpa lah. Cuma keberangkalian itu boleh berlaku. Nah, dia tu tengok, contohnya kalau yang meninggal tu, anak dia ke, baby dia ke, ayah dia ke, suami dia ke, dia punya sedih. Kita pun tak sedar sedih ni. Dan tak boleh nafi kesedihannya. Ada setengah penceramah mana dia kata masa solat jenazah tu, bila nak tengok jenazah kali terakhir tu, jaga air mata, jangan bagi menitik atas mayat. Jangan bagi menitik atas mayat. Nanti batal dia punya wuduk, batal dia punya kita mari mana pula ni. Mungkin tu cara dia untuk kontrol supaya orang tak sedih sangat, mungkinlah. Tapi kalau dia anggap benda tu adalah suruhan agama, kita rasakan Rasulullah menangis. Anak dia Ibrahim meninggal, Rasulullah menangis sampai basah janggut. Nature manusia, menangis lah. Sedih. Yang dilarang adalah beratap, melampau. Ya Allah, kenapa ya Allah kamu buat begini? Kenapa kamu tak adil ya Allah? Itu melampau lah. Nah, sedih ni sedihlah, menangislah. Nah, kita yang mati tu darah daging kita, kawan-kawan sahabat kita, menangislah. Nah, memang nature kita begitu. Tapi yang melampau tu tak boleh. Jadi setengah amalan saya tengok kalau di Kelantan tempoh hari, kalau wanita yang datang mengiringi jenazah juga, mereka akan duduk di luar pagar kubur dalam jarak sikitlah. Mereka tak akan masuk dekat di tempat pengemumian berlaku. Jadi itu untuk langkah-langkah dipanggil ihtiyat, hati-hati ataupun jaga takut jadi benda yang tak patut jadi lah. Begitu dah seumpama. Tapi pernah berlaku juga seorang ibu ni yang sudah agak berumur, 60-70 tahun, anak dia yang berumur 50-an meninggal dulu pada dia dan dia minta nak tengok. Dia minta nak tengok sampai anak dia tu dikebumikan. Nah, dan kita tengoklah proses tersebut. Ala kulli hal, kalau boleh jaga perasaan apa semua itu gini, tak ada masalah. Guru kami, Ustaz Syamsuddin Abdul Rahman, anak murid kanan kepada Maulana Muhammad Asri Yusof, dia cenderung pandangan kata tak ada masalah untuk mengiringi, bukan ziarah biasa tu. Ziarah biasa kita settle dah, memang tak ada masalah lah. Nah, ni mengiringi jenazah masa mati. Sebab apa dia kata wanita hari ni bukan macam dulu. Wanita hari ni berkerjaya, sudah pendidikan tinggi, dan tak pernahlah kita tengok mereka ni melampau dalam bersedih di kuburan merata-rata apa semua. So tak ada isu sebenarnya. Kalau boleh jaga benda-benda tu, tak ada isu. Yang kata yang pandangan yang pertama tadi, dia khawatir jika berlaku itu. Nah, dia gitulah. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? 10 lagi. Cak, ada Kak Lina tanya. Kak Lina tanya ni. Kalau solat jenazah kat masjid yang luas, bolehlah kan Ustaz? Solat sekali dengan lelaki. Sangat disyorkan, bukan sekali dengan lelaki. Belakang lah. Belakang. Sekali tu. Belakang lah, belakang. Jemaah bersama-sama lah. Yalah. Macam kat Masjid Jaram dengan Masjid Nabawi lah kan. Itu yang saya kata. Tapi kita tak jadikan budaya di sini. Jarang buat. Why not kalau imam tu ada kesedaran, maksudnya imam-imam kita ni, benda ni tak bincang lah. Dia jadi macam benda common bahawa solat jenazah, wanita nak follow tak follow, itu tak ada isu. Itulah dia jadi macam tunggu, yang perempuannya tunggu je kat luar, tengok je lelaki semayang kan, tak ambil benefit lah masa kalau imam tu bagi peluang, maksudnya dia buat minta ibu-ibu muslimah yang solat bersama, kami bagi masa 10 minit untuk berwuduk apa semua, kami tunggu. Jadi at least dia mari duduk tunggu. Walau dia tidaklah dalam keadaan uzur ke apa semua, boleh je nak solat, masalahnya. Cuma barangkali wallahu alam, ini sangkaan saya ya, sangkaan saya. Mungkin ada tendensi bahawa waktu ni berumur belaka kita tu teranglah.
Mungkin ada tendensi bahawa jika disuruh buat solat begitu, maka akan tahu siapa yang solat tu dalam keadaan uzur dengan tak uzur. Bukan isu lah pada hari ini. Maksudnya, janganlah overthinking. Masalah kita ni gitulah. Masalah kita yang jadi masalah bergaduh ni apa dia? Kenapa kamu terjemah istiwa kepada bersemayam? Ini boleh jadi mujassimah. Itu awak punya fikir. Orang lain tak fikir pun begitu. Dia paksa pemikiran huduh kotor dia itu macam orang lain yang akan fikir macam dia. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Ada banyak sangkaan-sangkaan. Kalau orang buat gini-gini, melainkan kita kata, kalau buat amalan-amalan tertentu di kubur, akan jadi begini. Itu memang datanya sepanjang zaman. Memang begitu pattern dia. Lama-lama kalau dah pergi ke kubur ni, kemuncak dia memang akan jadi. Akan jadilah apa yang jadi. Dia akan berulang balik apa yang jadi di Mekah ketika zaman Syekh Muhammad bin Wahab, zaman Turki Uthmaniyah yang sangat sibuk dengan amalan-amalan ritual di kubur-kubur apa seperti ini. Amun begitu. Jadi pada saya, betul Kak Lina, mungkin boleh request ya, lepas ni orang yang belajar ni macam akak-akak semua boleh request kalau berlaku kematian bahawa kami kalau boleh nak solat juga bersama dengan nak jemaah sekali, jadi tunggu sekejap bagi ruang untuk kami standby gitu. Wallahu a'lam. Biasa Ustaz kalau Biasa. dalam Siapa ni? Kak Tun mana ni? Halimatun ke Zaitun dulu? Halimatun. Kak Halimatun dulu. Okey. Dua-dua tun lah. Okey, Okey. Halimatun dulu. Kalau yang saya biasalah kalau kat Rawang ni kalau ada jenazah kita akan solat sama. Oh ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan Sungai Cuh pun saya pernah. Lepas tu di Seri Gombak pun dia akan ajak sekali kita. Oh dia ajak, imam tu ajak ya? Taklah, dia selalunya ketua muslimat tu dia tengok kadang-kadang muslimat yang datang tu tak ramai. Tak ramai. Jadi nak meramaikan tu dia kata okey semua orang kuliah semua turun dengan ustaz-ustaz sekali. Jadi kita pun ambil peluang lah sebab kita tahu kan dia punya apa yang kita akan faedah dia kan. Dapat pahala. Kita pun sonok lah kira dapat peluang tu memang Itu sonok. maksudnya mereka ajak tu bila mereka tak ada option lain tu untuk menggunakan kita lah. Tak adalah gurau kata. Maksudnya alhamdulillah lah ada pengalaman ya. Ya betul Ustaz. Betul kata Halimatun tu. Sebab biasa kalau kita ada pengajian, ada jenazah, so kita berhenti sekejap, kita raikan jenazah, solat sama-sama dulu, lepas tu baru teruskan pengajian. Oh bagus tu, bagus. Macam kata tadi Masjid Sungai Cuh pun sama lah tu. Satu tempat lah tu Tun. Biasa ketua muslimah yang akan announcekan lah. Oh alhamdulillah bagus. Jadi memang kita ada peluang, Alhamdulillah. Sebab yang saya perasan ni bila macam tak ada pengajian apa semua, kita yang hadir ni sebagai kita kata ni lah orang yang nak ziarah lah kan. Orang yang nak ziarah ahli keluarga yang duduk ni. Biasanya tidak, bukan biasalah. Maksudnya banyak yang berlaku yang saya sendiri hadir itu pihak lelaki lah, imam lah biasanya. Sepatutnya dia main peranan kan. Maksudnya disebut bahawa okey, kita minta ibu-ibu yang tak uzur supaya hadir juga. Sebab apa? Di sana ada hadis sahih menyebutkan bila berlaku solat jenazah dan solat itu dimakmumkan oleh 40, tapi hadis tersebut 40 orang lelaki. Hadis itu spesifik disebut 40 orang lelaki yang soleh. Maka doa mereka dalam solat itu akan makbul. Itu secara khusus. Tapi mungkin kalau saya baca lain, ada hadis lain yang sebut secara umum lah wanita termasuk. Cuma yang spesifik hadis itu 40 orang. Sebab tu dulu kaluk tu nak cari kena cukup 40 orang ni. Kalau mati hari Jumaat sukalah sebab jemaah ramai. Dan seumpamanya. Dia wallahu alam, ada beberapa hadis berkaitan kematian yang menarik lah. Kalau nak buat pengajian, saya syorkan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Bulughul Maram, saya ingat ada dah pengajian kan dengan Ustaz Endang ke? Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kita hadis. Ustaz Endang ambil, ada kadang-kadang dia ajar Bulughul Maram, kadang-kadang Riyadhus Shalihin, banyak macam-macam. Kalau Ustaz Endang. Dia dalam Bulughul Maram tu ada Kitabul Janaiz, memang khusus bab jenazah saja. Menariklah perbincangan dalam tu. Wallahu a'lam. Tahniah kepada Kak Tun dan Kak Halimatun kerana pernah dan berpeluang untuk solat jenazah dan mendapat insya-Allah pahala 1 qiraat. Orang lain pun kena usaha cari peluang tersebut. Khususnya bila pergi ziarah orang meninggal,
orang meninggal tu anak beranak saudara kita, standby dengan wuduk tu apa semua. Bila orang nak solat tu follow je orang lelaki. Kalau orang tak offer ke kita mengaji ni, follow je lah, apa masalah. Cuma kita nak bagi kesedaran pada orang lelaki ni, imam apa semua, supaya janganlah dia macam tak ingat di sana ada muslimah yang sepatutnya kalau mereka solat jenazah itu pun menyumbang kepada si mati yang memerlukan doa daripada kita, istighfar daripada kita. Wallahu a'lam. Ustaz, Baik, macam ada lagi yang nak share kat pengalaman? kampung ni tak pernah Ustaz, kat kampung kau macam mana tu? Mayang sendirilah je buatnya. Tu kena, saya takut macam mana kalau kita seorang-seorang orang tengok kita pelik. Oh itulah, kena ajak lah, tapi solat kat rumah tak apa ke Ustaz? Tak pergi masjid. Itu- Kalau dah nanti Itu orang jadi tengok solatul pelik. ghaib. Itu solatul ghaib cerita lain lah. Ini yang kita hadir masa jenazah tu ada nak solat jenazah. Ustaz. Tak pernah Ustaz, macam mana? Selalu semua orang lelaki je pergi. Yang perempuan siapa tak pergi kita tengok kalau kat Kalau kampung ni. kematian berlaku di Tak rumah, ada. atau lebih mudah lah. Kalau Tak selalu di- memang dia orang akan bawa pergi masjid ataupun surau kat kampung kau ni. Tapi tak pernah ada orang perempuan pergi. Jadi macam orang tak tahulah kok rasa orang memang kat kampung ni orang tak tahulah macam tu. Dia berbeza dengan duduk dekat bandar pekan-pekan tu, pusat pengajian banyak. Jadi orang dah faham. Kena Kena pindah mulakan. mari. Kena pindah mari duduk Ya, lawak juga. Liza kena jadi pelopor Ustaz. Dah kena pergi pindah sana kot. Bukan pindah lah. Kena jadi pelopor lah. Itulah betul. macam mana agaknya tu lah duduk ni tengok lah macam mana ni. Kena bagi tahu lah Ustaz noh. Kita kena ajak-ajak lah. Mungkin Saya Liza pernah- boleh sedikit berbincang dengan imam ataupun orang besar yang ada pengaruh. Yalah, kalau berlaku jenazah apa-apa, kami nak minta juga solat jenazah sama. Itu bila kita dah alert. Kena bagi tahu dekat suami. Dia orang bagi apa masjid, dia kena bagi tahu dekat dia orang macam tu lah. Ya. Kena minta lah. Tak biasalah, isunya tak biasa. Bukan dengan Rasa tak biasa. tapi bila tak biasa tu dan kebetulan pula tak pernah bincang dari sudut hukum apa semua ni. Dia Itulah awkward lah. Bila nak buat tu nanti kita tengok kita seorang je duduk di solat. Buat apa? Itulah masalahnya. Buat apa? Sudah. Gitulah. Assalamualaikum Ustaz. Ni, Saya nak ya, tanya. Rosnah. Ya. Ya, saya Ustaz. Saya nak tanya, dekat tempat saya ni memang selalu memang kita ada peluang untuk solat jenazah muslimat. Alhamdulillah. Masalahnya kadang-kadang yang tak kita ajak anggota keluarga jenazah yang meninggal tu, jadi kita kata jom kita solat jenazah. Dia orang kata masalah dia orang apa? Tak tahulah. Saya kata kita ikutlah imam tu. Ya, Saya kata ya. macam. Betul ke tidak tindakan saya tu Ustaz? Sangat betul Kak Rosnah. Mereka ahli keluarga ni perlu difahamkan bahawa doa mereka itulah yang paling penting. Mereka ahli keluarga, apatah lagi anak pada mak ayah dan ayah kepada anak-anak kalau yang meninggal tu anak. Mak ayah doa pada anak tak ada hijab. Anak-anak doa pada mak ayah pun tak ada hijab. Tapi itulah ilmu lah Kak Rosnah ya. Tapi tindakan tu bagus, baik. Betul, suruh je mereka ikut. Jangan duk rokok sujud sudahlah. Tapi itulah memang itu cara kita dakwah lah. Kita ada ilmu sikit ni, kita ada maklumat sikit. Memang betul dah cara tu. Dan kalau boleh memang mereka ni memang bukan orang lain ya. Ada ahli keluarga sepupu-sepupu saya sendiri pun bila berlaku kematian, mulalah kalut. Macam mana nak baca apa dia. Sepanjang hidup dia tak prepare tau. La ilaha illallah. Last sekali kita kata mudah je Fatihah, lepas tu selawat, lepas tu kau diam ya, baca apa benda tu. Jadi kena bagi kita sebagai orang yang sedikit belajar ni kena ada panduan yang paling ringkas. On the spot dalam masa seminit tu kita kena ajar dia. Solat jenazah ni begini. 4 takbir, kau ikut imam je. Pertama Fatihah, yang kedua selawat, yang ketiga baca doa sikit-sikit. Kalau kau bacalah doa apa-apa pun Rabbana atina fid dunya hasanah apa. Jadi terpaksa ada option. Sebab mereka jadi sangat takut ni, mereka tak pernah ni. Mereka tak pernah, biarlah 20 tahun, 30 tahun untuk hidup ni, tak pernah solat jenazah. Tiba-tiba nak kena solat jenazah. Kalut. Last sekali dia buat keputusan, tak naklah aku solat, tak apalah kau pergi dulu. Macam Betul, isu solat jamak qasar lah. Jamak qasar ni dia duk faham kata niat nak kena lafaz ni, lafaz niat. Bila jamak qasar, macam mana nak lafaz niat? Usolli fardhu zuhri jamak qasar, panjang. Last sekali dia tak buat, dia tamam, dia jamak saja 4-4. Kan isu-isu Nak yang bawa masuk niat tu Ustaz, punya panjang, nak bawa masuk niat tu jenuh. isu-isu begitulah.
Kak Rosnah, tahniah atas tindakan tersebut. Ustaz, Ya. tapi ada masjid yang sebelum kita mula tu, orang perempuan, Tok Imam tu akan bagi tahu apa yang kita nak buat. Apa semua. Oh, suka sangatlah. Sebab saya rasa ramai orang yang tak tahu. Dan bila apa imam tu bagi tahu kan, memang inilah sangat-sangat dialu-alukan lah. Ya. Betul, itu Sebab bukan perempuan, dia lelaki pun. Bukan ramai yang kan. Jadi eloklah imam, sebab kalau masjid di Rawang ni pun dia ada bagi, lepas tu hari tu di Seri Gombak pun ada. Yang saya dengar lah kan. Kita yang tahu tak, itu betul, orang betul. tak tahu tu. Jadi imam itulah, kalau imam boleh buat lebih sikit lah bagi tahu, macam kita sembahyang raya kan, tiap kali pun memang dia bagi tahu juga kan. Betul. Betul, itu satu tindakan mendidik dalam cara tak langsung berdakwah lah. Dan tapi cuma tak semua imam ni ada pemikiran begitu. Jadi mungkin kita ni, Kak Tun, maksudnya sebelum berlaku apa-apa tu, mungkin kalau kita ni ada boleh hubungi ataupun boleh cari imam tu, kita bagi message lah. Maksudnya sampaikan boleh tak imam bagi briefing dulu, kita panggil bagi briefing tentang kaifiat solat dulu. Mungkin hadirin yang ramai-ramai ni ada yang tak biasa solat. Kita tak katalah mereka tak erti, itu tak cantik lah, macam kita merendahkan mereka pula kan. Jadi kita kata why not kita refresh balik untuk dan itu bagi saya satu pendekatan yang bagus. Dengan itu menyebabkan orang yang takut tadi pun jadi confident sikit lah. Baik, insyaAllah. Okey, kalau tak ada apa-apa dah, boleh kita apa nama Kak Liza, Kak Syeda? Ustaz tu ada Kak Lina ada tanya lagi satu tu. Ustaz, jadi berkasidah ni okey kan Ustaz? Kalau tak disandarkan pada Nabi, bukan memuja-muja roh Nabi. Ada isu ini, qasidah, syair apa semua pada asasnya adalah seni yang memang secara umum Islam terima. Macam kita duk tulis puisi, novel cerpen apa semua itulah, dia syair lah, dia apa nama qasidah ni tu lagu-lagu burdah apa semua. Tetapi dia sedikit ada isu bila lirik-lirik yang diucapkan itu dari sudut maknanya ada makna-makna yang agak melampau. Rasulullah pernah tegur satu apa nama macam jariah, bila mereka berqasidah, mereka duduk seronok duduk baca syair ni, mereka sebut antara maknanya Rasulullah Muhammad itu orang yang tahu benda yang akan datang dan benda yang telah berlalu dan akan datang. Rasulullah marah, Rasulullah tegur. Sebut aku adalah Muhammad Rasulullah sahaja. Jangan kata aku tahu benda gaib yang akan datang, yang telah berlaku dan akan datang. Itu mesej yang jelas bahawa kalau nak puji pun kena puji yang syar'i. Anta badrun, anta nurul qawqan, okeylah. Anta badrun, apa nama, anta syamsun, anta badrun, itu dalam bahasa Arab kita pun ada kiasan, pelambangan, awaklah matahari, awaklah bulan, biasalah. Dah. Tetapi Ustaz dah terkeluar dah. Keluar pula. To be continued je lah. Itulah. Ustaz tak masuk dah kot. Dah memang cukup time dah. Tak apalah. Cakap seorang-seorang kot. Terlebih masa dah pun. Tak apa. Maksud dah sampai dah tu. Itulah. Yelah, cuma tak tahulah, sometimes ada yang macam kata salah kan. Tak apa tu, tak sunnah. Gaduh waktu pula. Even sambutan Mauludur Rasul tu pun, betul ke 12 Rabiul Awal tu? Kebanyakan ulama pendapat majoriti mengatakan 9 hari bulan Rabiul Awal. 9. Bukan 12. Laptop Ustaz sudah padam. Okey, tak apa cakap tak apa Kak Ustaz. Tapi daripada sekolah rendah memang tarikh 12 Rabiul Awal memang 12 Rabiul Awal. Dalam lagu kan, nasyid 12 Rabiul Awal yang cerah. Baca apa tu Rahat Al-Maktum dan versi baru daripada Ustaz Syihabuddin. Dia tulis pendapat majoriti ulama kat dalam tu ada. Maknanya bukanlah satu bukan salah, tapi mungkin ada pendapat yang selepas dikaji Kita tutup je lah Menteri. Ustaz pun dah tak boleh masuk dah. Laptop padam. Alhamdulillah, kita akhiri dengan tasbih kafarah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Liza. Waalaikumsalam. Terima kasih Liza. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya bab apa Amir Rizal apa jenazah kubur ada cerita panjang, tak sempat dengan kita, tak pernah nak cerita kita bawa soalan dia.